Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 11 Disember 2020 bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan mengkaji Gem Shoal yang akan mempunyai potensi sebagai kawasan yang dikenal pasti mempunyai simpanan minyak dan gas di luar pantai Sarawak yang bernilai lebih kurang 93 bilion ringgit. Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, Sarawak akan mengkajinya untuk kepentingan ekonomi negeri dan rakyat Sarawak. Jalan dia tidak mengkaji lah. Dia tidak mengkaji. Saya nyebut tadi pasal Nusantara. Nusantara apa nama ada sejarah ya. Sebelum dia ada Malay World lah. Ya, kata saya tadi termasuklah apa yang ada di bumi di seluruh Nusantara untuk ekonomi lah kalau kita kerjasama. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Wisma Melayu Sarawak di Jalan Diplomatik Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai penerokaan kawasan Gem Shoal, Dato' Patinggi Abang Zohari menjelaskan beliau belum mempunyai maklumat mengenainya dan hanya mengetahui menerusi pembacaan buku. Belum diteroka. Mungkin ada diteroka, saya tahu. Saya ada detail. Tadi saya baca buku. Terdahulu, beliau telah merasmikan pembinaan bangunan Wisma Melayu yang berharga kira-kira 40 juta ringgit di atas tapak seluas 2.43 hektar dan dijadual siap dalam masa 2 tahun. Berikut pula, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin telah mengadakan lawatan mengejut ke 17 buah rumah yang terlibat dalam pelaksanaan program Projek Penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS di Dewan Undangan Negeri Dun, Senadin pada Rabu. Lawatan itu bertujuan mengetahui perkembangan semasa status projek dan memastikan setiap projek yang dilaksanakan itu adalah mengikuti mutu piawaian yang ditetapkan kerajaan. Mengulas lanjut, beliau yang juga Adun Senadin berkata sejak tahun 2018 hingga kini, sejumlah 336 buah rumah di kawasan Dun Senadin termasuk kawasan Tudan, Kuala Baram, Pangkalan Lutong, Kampung Senadin Jaya, Kampung Lopeng Tengah dan Kampung Lopeng Kadong telah berjaya menerima manfaat daripada projek PPRMS. Berita seterusnya, Bako Fest 2020 yang merupakan acara tahunan kini kembali lagi dan diadakan di sepanjang bulan Disember menyaksikan pelbagai acara menarik dipertandingkan. Menurut Adun Demak Laut Dr. Hazan Abang Hibni ketika merasmikan Bako Fest 2020 di Terminal Bako baru-baru ini, walaupun penganjuran kali ini akan mengikut norma-norma baharu dalam membendung penularan wabak COVID-19, tetapi kemeriahan Bako Fest 2020 pasti akan dapat dirasai. Pelbagai acara menarik diadakan antaranya lumba penambang dan bot laju, futsal, sukaneka, pameran auto, pertandingan masakan tradisional, kursus homestay dan banyak lagi. Mengenai Bako Fest ini, Dr. Hazlan bercadang mahu kemasukannya di dalam kalender pelancongan Sarawak yang semestinya akan memberi manfaat kepada penduduk setempat khusus di Bako untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti pelancongan. Selanjutnya, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Mukah digesa melangkah keluar dari takut lama demi menyediakan perkhidmatan terbaik khususnya untuk manfaat golongan nelayan. Menurut Adun Jemoreng Datuk Dr. Juanda Jaya, mereka perlu berpandangan luas termasuk merancang program seperti latihan kemahiran untuk nelayan mempelbagaikan sumber pendapatan selain menangkap ikan. Bercakap semasa taklimat dan dialog bersama agensi kerajaan LKIM Mukah di Matu pada Rabu, beliau juga mencadangkan pegawai daerah bersama LKIM serta Persatuan Nelayan Kawasan PNK melakukan pemutihan nelayan dalam memastikan mereka yang tercicir mendapat lesen nelayan. Ujarnya selain pejabat daerah yang berperanan sebagai pusat maklumat, ketua kaum dan ketua kampung KMKK juga bertanggungjawab memastikan maklumat untuk memohon bantuan adalah sahih dan mereka merupakan rujukan utama di kawasan masing-masing. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP kepada PNK Matu dan Daro berjumlah RM5,000. Laporan berikutnya, pembangunan pesat yang sedang dilaksanakan di Sari K memberi impak kepada pemerkasaan peranan bahagian itu sebagai pengeluar utama makanan di Sarawak. Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si berkata ini termasuk pembinaan jalan raya Sari K ke Tanjung Manis yang mampu mewujudkan pelbagai potensi ekonomi terutamanya dalam sektor pertanian. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian penyampaian sijil Ketua Kaum dan sijil perakuan pendaftaran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK
KKK bagi kawasan Dun Repok di Sarike pada Khamis. Sementara itu, Datuk Seri Huang mengingatkan KMKK agar tidak lalai dalam membantu kerajaan menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Pada majlis tersebut, seramai 8 orang ketua kaum telah menerima sijil lantikan semula dan sijil lantikan baharu serta 35 orang pengerusi JKKK menerima sijil perakuan pendaftaran JKKK. Balai Keperkembangan di Tanjung Datuk sebanyak 48 juta ringgit projek bekalan air alternatif Sarawak SAWAS sudah ditender untuk Kampung Pugu, Kampung Sekambal, Selarat dan Matang Terap Lundu menerusi Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAB. Adun Tanjung Datuk Datuk Ahmad Jamila Anu berkata projek tersebut akan menyelesaikan masalah air di beberapa kampung dan merancakkan industri penternakan dan pertanian di kawasan Tanjung Datuk. Jelasnya industri udang kara air tawar salah satu industri yang berpotensi besar untuk dikembangkan dan dijalankan secara besar-besaran terutama ketika musim tengkujuh yang mana akan menjadi pendapatan sampingan dengan menternak udang kara air tawar sekiranya nelayan tidak dapat pergi ke laut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan program kursus kualiti air dan ternakan udang kara air tawar Agricop daerah Lundu di Dewan Serbaguna Mahligai Gading, Lundu pada Khamis. Tambahnya lagi, tangkapan udang galah juga boleh dijadikan satu alternatif untuk para nelayan menjana pendapatan. Terdahulu, beliau telah melepaskan 3,000 benih udang galah dan 3,000 benih ikan siakap di tebingan Sungai Batangkayan untuk mengekalkan ekosistem, menambahkan populasi sumber perikanan yang boleh menambah pendapatan dan menarik pelancong untuk datang ke daerah Lundu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.